Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini dapat lagi kita teruskan menonton rancangan Fardu Ain di saluran Hikmah dalam episod Ibadah Muslimah. Alhamdulillah, Fardu Ain, majalah Fardu Ain kini bukan sahaja dapat dibaca menerusi media cetak, tetapi juga telah dapat diakses melalui media elektronik. Jadi insya-Allah dapat memperluaskan lagi media dakwah yang hendak kita bawa kepada masyarakat. Sebagai pengenalan, saya merupakan editor majalah Fardu Ain sekaligus penulis dalam majalah Fardu Ain. Tulisan saya dapat dilihat dalam kolom Ibadah Muslimah. Jadi sebagai pengenalan kepada kolom Ibadah Muslimah, di dalam kolom Ibadah Muslimah kita memblow up tentang ibadah-ibadah yang dapat dilakukan oleh para muslimah di luar sana, sekaligus nasihat kepada diri saya sendiri dan juga kepada para muslimah di luar. Okey, bila kita sebut ibadah, ibadah bukan sahaja khusus dalam apabila orang kata solat, puasa ataupun menunaikan haji saja, tapi sebenarnya ibadah sangat luas konsep dia. Okey, ibadah sebenarnya yang disebut ibadah ni adalah seluruh kehidupan kita. Selagi kita berniat melakukan sesuatu kerana Allah, maka apa juga perbuatan kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Maka apabila kita makan ataupun kita tidur ataupun kita bermain sekalipun, apabila kita niatkan perbuatan kita kerana Allah, insya-Allah akan diganjar pahala oleh Allah. Jadi di dalam kolom Ibadah Muslimah, saya cuba untuk mengupas isu-isu ataupun apa-apa sahaja ibadah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita seharian, selain daripada ibadah yang memang sudah tertulis, termaktub dalam Al-Quran seperti solat, zakat, haji, puasa, membaca Al-Quran. Jadi contohnya di dalam majalah Fardu Ain edisi 2, saya telah menulis tentang bagaimana kita ingin mendapatkan pahala ketika kita sedang berada di dalam keadaan haid. Jadi saya pernah mendapat beberapa soalan daripada kawan-kawan dan pembaca. Ketika kita haid, bagaimana kita nak dapat pahala? Sedangkan kita tak boleh sembahyang, kita tak boleh berpuasa, kita tak boleh membaca Al-Quran. Jadi macam mana kita, seorang perempuan, seorang wanita, seorang muslimah nak meraih pahala? Adakah ketika haid kita kosong, tak payah buat apa-apa dan kita tak dapat pahala? Adakah Allah tidak memberi kita pahala semasa kita haid? Baiklah, sidang pendengar yang dirahmati Allah, setiap apa yang Allah lakukan, setiap apa yang Allah jadikan, semua ada hikmahnya. Jadi apabila Allah mencipta sosok seorang muslimah, sosok seorang perempuan, sosok seorang wanita, dan Allah jadikan haid di dalam kitaran kehidupan seorang wanita dan muslimah, maka pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah menjadikan sesuatu itu dengan sia-sia. Okey, kita kupas satu persatu tentang permasalahan bagaimana kita ingin meraih pahala dalam kehidupan seorang wanita. Sedangkan dalam jangka waktu sebulan, 30 hari, mungkin daripada hari pertama hingga hari ke-7, malah ada sesetengah wanita sampai 30 hari, sampai 15 hari mereka berada dalam keadaan tidak suci. Jadi bagaimana mereka menggunakan waktu-waktu ini untuk mendapat pahala sebagai tabungan mereka di akhirat nanti. Baiklah, seperti yang saya katakan di awal tadi, apabila kita menyebut perkataan ibadah, ibadah bukan sahaja solat, puasa, zakat, haji, tetapi seluruh kehidupan kita. Baiklah, ibadah terbahagi kepada 3. Ibadah pendengaran, ibadah perbuatan dan ibadah pemikiran. Okey, kita yang pertama, ibadah perbuatan. Jika kita tidak dapat melakukan solat wajib yang 5 ataupun solat sunat, kita boleh juga melakukan ibadah seperti bersedekah dengan perbuatan kita. Kita memberi, bila kita berjumpa fakir miskin, kita memberi. Apabila kita berjumpa orang yang memerlukan, kita memberi. Dan juga istimewanya ibadah sedekah ini adalah apabila bukan sahaja kita jumpa orang yang memerlukan, ataupun bukan sahaja kita memberi dengan material, duit, pakaian, tetapi kita cukup dengan senyuman pun, itu sudah dianggap sebagai sebuah sedekah.
Jadi kenapa kita perlu mempersoalkan bagaimana saya ingin beribadah dalam waktu saya haid? Jadi saya bagi satu contoh ibadah yang sangat mudah, iaitu bersedekah. Dengan memberi kepada orang yang memerlukan, dengan memberi kepada orang yang kekurangan, insya-Allah dengan keikhlasan kita, pahala akan datang kepada kita. Allah akan beri pahala kepada kita. Yang kedua, selain daripada bersedekah, kita juga boleh berzikir, kita juga boleh mengingati Allah, kita juga boleh duduk berfikir dan ingat kepada Allah, merenung tentang kejadian-kejadian alam, merenung tentang hikmah-hikmah. Biasanya orang-orang yang sedang mendapat haid ni, hormon dia akan tinggi, hormon dia akan lain. Okey, bila hormon dia naik, dia akan fikir yang macam-macam. Biasanya orang-orang perempuan ni akan tahulah macam mana keadaan dia waktu haid ni. Okey, jadi bagaimana kalau sebelum ni kita macam tu, kita ubah pula lepas ni, kita fikir tentang benda-benda yang lebih membawa faedah, lebih memberi pahala kepada kita. Kita fikir tentang kejadian kita fikir tentang hikmah berlakunya sesuatu. Contohnya apabila kita tak ada duit, contoh yang saya bagi contoh, kita tak ada duit waktu kita akan merasa sedih. Tapi apa kata kita fikir tentang apabila kita tak ada duit, mungkin kita akan kurang berbelanja, kita akan lebih jimat cermat, kita tidak boros. Jadi apabila kita fikir hikmah, kita fikir kebaikan, insya-Allah perkara itu akan lebih bermanfaat daripada memberi efek kepada kita. Kalau kita tak ada duit, kita fikir, kenapa aku tak ada duit, aku tak dapat shopping, aku tak dapat apa. Itu lebih memberi kesan sedih. Yang mana bila kita sedih, kita tidak kita tak boleh pula nak solat, nak tenangkan hati, maka efek buruk tu akan lebih banyak. Jadi perkara-perkara efek-efek buruk ni boleh kita hindarkan dengan cara memikirkan sesuatu yang lebih bermanfaat, yang lebih baik, yang lebih memberi pahala, insya-Allah. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, mari kita lihat apa hikmahnya Allah tidak membenarkan wanita-wanita yang sedang haid melakukan ibadah seperti solat, pergi ke masjid, berpuasa, menunaikan haji. Baiklah, wanita yang sedang haid, dia mengeluarkan darah daripada dalam badan dia, darah kotor daripada badan. Proses ini akan memakan tenaga-tenaga yang ada di dalam tubuh wanita. Jadi apabila wanita haid ni, biasanya dia akan merasa lemah, merasa lesu, merasa tidak semangat, tak ada upaya untuk melakukan kerja-kerja berat dan berterusan. Jadi ini adalah salah satu hikmah kenapa Allah tidak memberi keizinan kepada para wanita untuk melakukan solat. Jika tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar boleh bayangkan, contohnya kalau perempuan yang sedang datang haid terus disuruh untuk melakukan ibadah, solat 5 waktu, solat sunat, puasa, pasti mereka akan merasa kelelahan, merasa keletihan dan tidak ada upaya. Jadi dari sini kita dapat lihat betapa indahnya Islam menghormati wanita, memberi kelonggaran, memberi keringanan kepada para wanita yang tidak boleh ataupun sedang datang haid. Yang kedua, hikmah yang kita dapat lihat adalah apabila seorang wanita sedang berada dalam keadaan haid, mereka biasanya akan terganggu emosi. Biasanya orang akan panggil PMS, premenstrual syndrome tu. Dia akan terganggu emosi dia akan rasa sedih, dia akan rasa macam-macam difikirkan apa semua kan. Okey, jadi kalau kita perempuan tetap melakukan solat dalam keadaan emosi yang tidak stabil, itu akan mengganggu proses solat tu. Sedangkan kita harus melakukan solat dalam keadaan khusyuk. Ingat, 100% fikiran kita harus kita fokuskan kepada Allah. Kita niatkan keikhlasan kita kepada Allah. Tetapi jika dalam emosi tidak stabil, maka hilanglah kekhusyukan itu tadi. Baiklah, kita akan sambung lagi setelah ini, insya-Allah. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services,
dan puan-puan sudi berada tetap di depan TV untuk kita sambung balik perbincangan kita tadi tentang bagaimana seorang muslimah yang sedang berada dalam keadaan haid tetap mendapat pahala daripada perbuatan-perbuatan sehariannya. Baiklah, jika kita sebut ibadah, ibadah terbahagi kepada 3. Yang pertama ibadah hati, yang kedua ibadah lisan, dan yang kedua ibadah akal. Baiklah, daripada 3 pembahagian ibadah ini, kita dapat aplikasikan dalam diri kita sebagai seorang muslimah yang sedang mengalami waktu-waktu haid. Baik, kita kupas satu-satu. Kita mulakan dengan ibadah lisan. Sewaktu kita haid, kita tidak boleh membaca Al-Quran. Kita tidak boleh membaca Al-Quran, kita tidak boleh mengucapkan ayat-ayat Al-Quran kerana ingin menjaga kesucian Al-Quran. Namun, itu bukan satu alasan kenapa kita tak nak mengutip pahala-pahala yang ada di dalam Al-Quran sewaktu kita haid. Macam ni. Apabila kita berada dalam keadaan haid, kita boleh mendengar orang membaca Al-Quran ataupun kita boleh memegang tafsir Al-Quran ataupun terjemahan Al-Quran. Yang kita tak boleh pegang adalah mushaf Al-Quran yang berisi Al-Quran semuanya. Tak ada terjemahan, tak ada tafsir. Tapi kalau tafsir ataupun terjemahan Al-Quran, kita boleh pegang dan kita boleh baca. Dan kalau muratal Al-Quran, bacaan Al-Quran daripada orang lain, kita boleh dengar. Dan itulah yang kita patut buat sewaktu kita haid. Apabila kita mendengar bacaan ayat Quran, hati kita setidaknya akan menjadi sejuk, kita akan menjadi tenang dan fikiran kita tak adalah nak memikirkan macam-macam sebab kita dalam keadaan PMS ataupun sebagainya. Baiklah, apabila kita berada dalam keadaan haid, saya sarankan untuk diri saya dan untuk diri puan-puan, para muslimah di luar sana, apa kata daripada kita layan novel-novel cinta ke yang akan mengusik emosi kita, lebih baik kita ambil tafsir Quran, kita buka, kita baca ayat-ayat cinta daripada Allah yang diberikan kepada kita. InsyaAllah dapat mengubat hati kita yang mungkin sedang murung, sedang sedih, sedang fikir yang macam-macam yang bukan-bukan. InsyaAllah dapat mengubat hati kita. Daripada kita dengar lagu yang jiwang-jiwang ataupun dengar lagu yang mengusik minda, mengusik hati kita, apa kata waktu kita haid tu, kita buka speaker, kita dengar bacaan-bacaan ayat Quran yang dilantunkan oleh qari-qari daripada Arab pun boleh, daripada Malaysia pun boleh. Bila kita dengar bacaan-bacaan ayat Quran ni, insya-Allah dapat mengubat hati kita, dapat mengubat minda kita daripada terus memikirkan perkara-perkara yang bukan-bukan. Jadi ibadah lisan bukan sahaja kita terus tak boleh baca Al-Quran, tapi banyak lagi perkara yang boleh kita dapatkan daripada Al-Quran. Yang kedua, ibadah hati. Apa yang dinamakan ibadah hati ni adalah apabila kita contohnya macam kita memikirkan tentang keburukan orang apa semua. Itu yang perlu kita hindarkan sewaktu kita haid. Kalau kita sedang haid ni, apa kata kita emosi kita telah terganggu, kita buang jauh-jauh, kita fikirkan kebaikan sahaja. Kita fikirkan kebaikan, kita hilangkan sifat iri hati, kita hilangkan sifat dengki, kita hilangkan sifat nak marah. Kita sendiri yang kontrol diri kita. Kita tahu keadaan kita macam mana, hormon tengah tak stabil, emosi tengah tak stabil, jangan kita tambahkan lagi. Apa yang perlu kita buat adalah kita kurangkan. Daripada kita memikirkan tentang rasa sakit hati yang bersarang di dalam hati kita, apa kata kita tukar, kita fikir tentang kebaikan seseorang. Contohnya kita ada sakit hati dengan seseorang, tekanlah kita kenal dia 100% sebab dia menyakitkan hati kita kan. Pasti kita ada waktu-waktu yang dia menyenangkan kita. Kita buang yang jauh-jauh tu, kita fikir yang baik-baik saja. Nanti bila dah selesai haid nanti bukanlah saya suruh sambung balik fikir tentang kejahatan orang tu, tapi setidaknya bila kita dah train diri kita, waktu haid pun kita dapat kontrol diri kita daripada memikirkan kejahatan, apalagi waktu kita dalam keadaan suci. InsyaAllah kita lebih berada dalam keadaan lebih tenang. Baiklah, yang ketiga, ibadah akal. Apa yang dikatakan ibadah akal ni adalah kita memikirkan apa tentang kebesaran Allah, tentang hikmah-hikmah yang berlaku di sekitar kita, dalam alam, di sekeliling kita, kejadian-kejadian yang menimpa kita. Sebagai contoh, apabila kita ditimpa satu musibah, kita kebetulan pula dalam waktu tu kita tidak suci, kita dalam keadaan haid, emosi sedang terganggu. Kita jangan memikirkan ataupun kita memaksa akal kita mencari kenapa aku ni ditimpa musibah, kenapa Allah timpakan kesusahan ini kepada aku apa semua. Bila kita fikir macam tu, kita akan bertambah stres, kita akan bertambah emosi kita bertambah
naik, dan kita tak boleh nak tu. Itu yang kadang-kadang apabila ada sesetengah kejadian histeria ataupun gangguan, menangis, meraung dan macam-macam, itu adalah apabila mereka terlalu memikirkan masalah-masalah yang terjadi ataupun memikirkan tentang kenapa orang buat ni, kenapa orang buat tu. Sebaiknya bila kita nak menjadikan akal kita beribadah kepada Allah, kita fikirkan, okey, mungkin contohnya ada kita ditimpa musibah. Kenapa Allah timpakan musibah ini kepada kita? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Mungkin contoh kita dilanda banjir, habis barang-barang. Apa hikmah banjir itu yang terjadi kepada kita? Takkan Allah menjadikan sesuatu dengan sia-sia? Takkan Allah menjadikan sesuatu dengan tujuan untuk merugikan kita? Mungkin apabila kita dilanda banjir, kita akan rugi harta benda kita, tetapi selepas itu siapa tahu kita diganti dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih menyenangkan kita di kemudian hari. Jadi Allah tidak pernah menciptakan sesuatu untuk keburukan hamba-Nya. Semua dijadikan untuk kebaikan kita. Cuma benda tu kadang-kadang memerlukan akal fikiran. Allah beri kita akal, kita kena fikir sebab apa Allah beri kita macam ni, sebab apa Allah beri kita macam ni, sebab apa Allah beri kita macam ni. Bukan kita memikirkan tentang sebaliknya. Jadi itulah 3 poin yang saya katakan tadi, 3 poin ibadah yang saya katakan tadi. Ibadah lisan, bagaimana walaupun kita tak dapat membaca Al-Quran, tapi kita dapat mendengar, membaca tafsir-tafsir, membaca kisah-kisah yang baik, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah ulama, kisah-kisah wali. Yang kedua, ibadah hati. Kita jauhkan hati kita daripada hasad dengki, kita jauhkan hati kita daripada iri hati, daripada kejahatan-kejahatan yang mana perkara-perkara ni akan lebih mudah syaitan nak masuk dalam diri kita, merasuk kita untuk melakukan kejahatan dan emosi kita akan terganggu. Dan yang terakhir sekali tadi adalah ibadah akal, yang mana kita gunakan akal kita untuk berfikir tentang hikmah-hikmah, tentang kejadian-kejadian, tentang apa yang berlaku di sekeliling kita, bukan memikirkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi mudah saya katakan bahawa wanita-wanita yang berada dalam keadaan tidak suci, berada dalam keadaan haid, boleh melakukan 3 ibadah ini. Boleh melakukan 3 ibadah ini: ibadah hati, ibadah lisan dan ibadah hati. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, insyaAllah kita berhenti dulu seketika dan kita akan sambung lagi selepas ini. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, saya bacakan potongan daripada surah Al-Mu'minun ayat 115 yang bermaksud, maka adalah patut kamu menyangka bahawa daripada tidak ada kepada ada sahaja-saja, dan tiada sebarang hikmah daripada penciptaan itu, sedangkan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 ini Allah meminta kita supaya memikirkan, adakah Allah itu menciptakan manusia saja-saja ke? Tak ada sebab saja nak cipta saja, ataupun ada hikmah di sebalik semua penciptaan, bukan saja setakat penciptaan manusia, tapi juga penciptaan haiwan, penciptaan gunung, ganang, bukit bukau, laut, dan juga apa yang telah Allah ciptakan bagi seorang manusia. Contohnya macam seorang lelaki, sunatullahnya mereka harus keluar bekerja. Kenapa Allah takdirkan begitu? Kenapa Allah mengatur begitu? Seorang perempuan harus mengandung, melahirkan anak. Kenapa Allah mentakdirkan dan menjadikan begitu? Pasti ada hikmahnya. Baiklah sidang pembaca, sidang pendengar yang dirahmati Allah, sebagai minit-minit terakhir ni saya akan memberikan tips-tips bagaimana wanita-wanita yang sedang berada dalam keadaan haid untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, sama seperti
macam mana wanita yang sedang berada dalam keadaan suci. Ini satu perkara yang menarik. Maksudnya tak ada bezanya wanita yang berada dalam keadaan haid dan berada dalam keadaan suci. Cuma bezanya mereka tidak dapat melakukan ibadah-ibadah yang terdapat dalam Al-Quran, yang qat'i, contohnya seperti salat, puasa, zakat dan haji. Tetapi mereka dapat melakukan ibadah-ibadah lain selain daripada itu, dan pahalanya tidak kurang tidak lebih sama sahaja seperti ibadah-ibadah lain. Baiklah, sebelum itu saya ingin memberitahu dulu perkara-perkara yang diharamkan dilakukan ketika seorang wanita berada dalam keadaan haid. Yang pertama adalah melakukan solat wajib ataupun solat sunat. Maksudnya solat wajib yang 5, subuh, zuhur, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu memang diharamkan untuk wanita-wanita yang berada dalam keadaan haid melakukannya, kerana itu dapat mencemarkan kesucian ibadah tersebut. Di samping wanita seperti yang saya ulas sebentar tadi, sebelum ni tadi, wanita yang terganggu emosinya, dia tidak akan khusyuk melakukan solat. Okey, begitu juga dengan ibadah-ibadah sunat, solat-solat sunat seperti solat duha, solat tahajud, maka wanita-wanita yang sedang berada dalam keadaan haid pun tidak boleh melakukannya. Yang kedua adalah berpuasa, sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat. Jadi di dalam bulan Ramadan, apabila seorang wanita datang haid, maka mereka tidak boleh puasa sama sekali. Tetapi puasa ini wajib digantikan pada bulan selain daripada bulan Ramadan itu. Kita ada 11 bulan pula lepas tu untuk menggantikan puasa ini. Begitu juga dengan puasa sunat Isnin Khamis, puasa sunat Arafah, puasa sunat Daud, semua kita tak boleh lakukan. Tapi puasa sunat tidak ada tuntutan untuk menggantikannya, kerana ia hanyalah sunat. Jika kita lakukan dapat pahala, dan jika kita tidak lakukan tak mengapa dan tidak mendapat dosa. Okey, yang ketiga adalah tawaf. Okey, kita apabila kita berada dalam keadaan haid, kita tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah. Okey, jadi apabila contohnya bila kita dah sampai ke Baitullah, tiba-tiba kita datang pula haid, maka ibadah kita terhenti sampai situ sahaja. Tetapi bukan bermaksud kita tidak boleh melakukan ibadah lain. Kita boleh menghayati Al-Quran, kita boleh membaca tafsir, kita boleh berzikir, mengingati Allah, dan banyak lagi ibadah yang boleh kita lakukan. Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Wanita yang sedang haid tidak boleh membaca dan menyentuh mushaf Al-Quran. Yang dimaksudkan dengan mushaf Al-Quran adalah Al-Quran yang tidak ada tafsir dalamnya, yang tidak ada terjemahan di dalamnya, yang memang 100% berisi ayat Quran. Jadi wanita yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran dan memegang Al-Quran. Ini adalah untuk menjaga kesucian Al-Quran. Kadang-kadang wanita yang haid ni nama pun dia membawa darah kotor. Kita tak tahu, mungkin kadang-kadang secara zahirnya ada kotoran yang melekat, ataupun secara batinnya pun mereka berada dalam keadaan tidak suci. Jadi tidak boleh dibolehkan untuk mereka memegang dan membaca Al-Quran. Namun seperti yang saya cakap sebelum ini, yang kita tak boleh baca adalah ayat-ayat Quran, tetapi tafsiran Al-Quran kita boleh baca. Ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh orang lain kita boleh dengar. Jadi pahalanya sama kita dapat. Kita mendengar, kita menghayati, kita tetap dapat pahala seperti orang yang baca Al-Quran. Jadi tidak ada bezanya. Jadi jangan menjadikan alasan kenapa haid tidak boleh kita dapat pahala seperti orang lain. Okey. Kemudian jima', melakukan hubungan suami isteri. Wanita yang sedang haid haram melakukan hubungan suami isteri, kerana itu akan mendatangkan mudarat bagi kedua-dua belah pihak. Darah yang keluar daripada wanita yang sedang haid ni adalah darah kotor. Jadi dia akan memberi efek daripada segi kesihatan bagi pihak wanita dan bagi pihak suami, bagi pihak lelaki. Jadi diharamkan untuk wanita yang sedang haid melakukan jima'. Okey, dan kemudian talak. Jadi bagi para suami tidak boleh menjatuhkan talak ketika isteri sedang dalam keadaan haid. Kalau mereka dalam keadaan suci boleh. Jadi dalam keadaan haid tidak boleh menjatuhkan talak. Banyak hikmahnya kenapa tidak boleh menjatuhkan talak dalam keadaan haid. Pertama, perkara itu adalah perkara yang menyedihkan. Apabila menyedihkan, dia akan mengganggu emosi. Kemudian kadang-kadang wanita yang sedang haid ni, mereka mengalami kesakitan, yang orang panggil senggugut ataupun sakit tubuh badan mereka, sendi-sendi mereka. Jadi apabila emosi dan kesedihan dan kesedihan bercampur, maka itu adalah sangat tidak baik. Dan kalau kita nilai dari segi kemanusiaan pun, itu adalah tidak baik. Okey, jadi itulah 5 perkara yang tidak boleh dilakukan ketika wanita sedang dalam keadaan haid. Okey, bagaimana cara untuk mengawat pahala sewaktu kita dalam keadaan haid? Okey, yang pertama, kita boleh banyak berdoa. Okey, berdoa ni adalah meminta kepada Allah. Mintalah apa saja yang kita nak, minta apa saja yang kita mahu, minta kepada Allah. InsyaAllah urusan dimakbulkan atau tidak itu adalah urusan Allah. Urusan kita sebagai seorang hamba adalah meminta. Dan Allah pernah berkata bahawa dia malu jika tidak menunaikan permintaan hambanya. Masalah ditunaikan atau tidak ditunaikan permintaan seorang hamba adalah masalah waktu. Sama ada Allah terus menunaikan permintaannya, ataupun mungkin Allah tak tunaikan sekarang, tapi Allah akan tunaikan di waktu yang lain, di waktu yang tepat. Maka
sebagai seorang hamba, kita tidak boleh berhenti berdoa. Berdoa harus dilakukan terus menerus. Apa jua yang kita nak, minta pada Allah, berdoalah kepada Allah. Yang kedua, banyakkan berzikir. Okey, berzikir adalah mengingati Allah. Mungkin kita boleh berzikir secara lisan, kita boleh zahirkan zikir kita, contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ataupun kita hanya berzikir di dalam hati. Okey, ayat-ayat zikir tidak mengapa dilafazkan oleh wanita-wanita haid. Dan juga sebenarnya ayat-ayat Quran yang tergandung di dalam zikir-zikir, contohnya Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak mengapa. Yang kita katakan wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran yang berada di tulisan-tulisan Al-Quran yang berada di dalam lembar Al-Quran. Tetapi kalau potongan-potongan ayat Quran yang terdapat di dalam zikir, maka tidak mengapa kita membacanya. Jadi semakin banyak kita mengingati Allah, insya-Allah hati kita akan semakin tenang. Kita jauhkan fikiran-fikiran yang bukan-bukan, fikiran tentang dunia, fikiran tentang masalah. Jadi kita gantikan dengan fikiran tentang bagaimana Allah menciptakan alam ini, bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, bagaimana Allah menciptakan keadaan sekeliling kita. Banyak hikmah-hikmah yang terdapat daripada apa semua penciptaan Allah. Baiklah, yang ketiga adalah banyakkan berselawat. Berselawat adalah mengingati Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita, Nabi yang diutuskan kepada kita untuk kita ikuti apa ajaran yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Apabila kita banyak berselawat, maksudnya kita ingat kepada baginda. Apabila kita ingat kepada baginda, maka baginda juga akan ingat kepada kita. Alangkan sebelum berjumpa dengan kita tidak pernah berjumpa dengan baginda pun, waktu baginda mahu wafat, baginda tetap ingat kepada umatnya, ummati baginda mengucapkan sewaktu baginda hendak wafat. Jadi adalah sangat tidak wajar jika kita jarang berselawat, kita jarang mendoakan baginda, kita jarang mengingati baginda, adalah sangat tidak wajar. Apalagi dalam keadaan kita yang tidak boleh melakukan solat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh haji. Jadi lebih baiklah kita duduk, kita berselawat, kita mengingati baginda. Kita boleh juga kita membaca sirah-sirah baginda, cerita tentang sahabat-sahabat, cerita tentang keluarga, cerita tentang diri baginda, cerita tentang bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh baginda. Dan yang terakhir sekali, kita boleh juga memperbanyakkan ilmu-ilmu, menyampaikan ilmu, mendengar majlis ilmu dan menyampaikan kembali kepada para orang lain, mungkin keluarga ataupun sahabat-sahabat kita. Dengan cara ini pun kita akan dapat meraih pahala sebanyak-banyaknya. Baiklah, saya rasa cukup untuk kali ini saya mengupas tentang bagaimana cara untuk kita meraih pahala ketika kita sedang haid. Saya harap kupasan saya tadi dapat diaplikasikan dalam kehidupan perempuan sekalian. InsyaAllah kita akan sambung lagi kupasan kita di episod yang akan datang. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.